Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita tengok pula video ni, video yang seterusnya. Cara untuk menyukat isi padu cecair menggunakan alat tidak piawai. Okey, menggunakan alat tidak piawai. So maksudnya alat yang tidak ada nombor. Paling mudah untuk kamu faham ataupun untuk kamu hafal adalah alat yang tidak ada nombor. Okay, jadi kita tengok menyukat isi padu cecair menggunakan alat tidak piawai. Jadi kamu boleh menyukat menggunakan alat tidak piawai, iaitu alat yang tidak ada nombor. Okey, dia tidak ada nombor tapi dia adalah bekas yang seragam, maksudnya bekas yang sama. Okey, contohnya bila kamu ingin menyukat isi padu susu, contohnya, okey, dalam kotak. Jadi kamu kena gunalah gelas yang sama saiz. Okey, kamu tidak boleh guna tiba-tiba gelas pertama dalam ni, tiba-tiba ni gelas kedua, tiba-tiba gelas ketiga, gelas keempat, tidak boleh. Mestilah guna satu gelas yang sama, satu bekas yang seragam, yang sama saiz untuk mengira isi padu, contohnya kotak susu. Okey, jadi kena guna alat atau bekas yang seragam, bekas yang sama saiz. Okey, boleh digunakan. Jadi antara alat yang kamu boleh guna adalah contohnya gelas, okey, cawan, sudu, botol, mangkuk dan sebagainya. Sebab itulah contohnya kalau kamu pergi tolong ibu kamu buat kek ataupun buat kuih, jadi ibu kamu akan cakap, okey, masukkan 3 sudu tepung contohnya. Okey, 3 sudu tepung ataupun 1 sudu minyak ataupun 1 sudu kecil esen vanila. Jadi benda tu adalah cara kamu menyukat, cara kamu menyukat isi padu sesuatu menggunakan alat yang tidak piawai ataupun alat yang tidak ada nombor. Okey, satu lagi contohnya kalau kamu tengok resepi, ibu kamu tengok resepi memasak, dia akan cakap, okey, masukkan 1 cawan air ataupun masukkan 1 gelas susu ataupun masukkan 1 gelas santan, contohlah kan. Jadi benda tu adalah kamu menyukat isi padu, okey, isi padu air tu, isi padu susu tu, isi padu minyak tu menggunakan alat yang tidak ada nombor. Okey, alat yang tidak ada nombor. Jadi benda ni sains kita guna setiap hari. Okey, mungkin kita tidak perasan tapi setiap hari kita akan guna satu sudu makan, okey, satu sudu kecil. Jadi setiap hari kita akan guna. Sebab itulah kamu kena belajar benda ni. Okey. Jadi contohnya kita ada macam 1 cawan. Okey, jadi resepi tu cakap okey 1 cawan air ataupun 1 gelas air ataupun masukkan 1 kotak susu. Lepas tu masukkan tepung, bla bla bla. Jadi benda tu adalah menyukat. Okey, dia menyukat isi padu, okey, menggunakan benda yang tidak ada nombor. Okey, benda yang tidak ada nombor. Jadi cara untuk sukat macam cikgu ajar tadi, okey, dalam video yang sebelum, video yang lalu tadi. Contohnya bila kamu ada jug, okey, kamu tuang, so dia bersamaan dengan 3 cawan ataupun 3 gelas. Bila kamu tuang lagi susu, dia bersamaan dengan 4 gelas contohnya. So satu kotak susu ni dia bersamaan dengan 4 gelas ataupun 4 cawan. Macam itulah cara kamu sukat isi padu susu di dalam kotak ini. Okey, cara kamu menyukat. Jadi ni adalah slide yang terakhir. Jadi macam cikgu cakap tadi, kita ada beberapa alat tidak piawai, maksudnya tidak ada nombor yang kamu boleh guna untuk sukat isi padu. Contohnya 1 cawan madu, 1 sudu madu ataupun 1 sudu besar minyak. Okey, jadi kamu boleh guna ataupun bila dalam contohnya resepi itu cakap okey 1 cawan air ataupun 1 cawan susu. Jadi benda tu adalah cara kamu ukur isi padu cecair menggunakan yang tidak ada nombor, alat tidak piawai. Okey, jadi ini adalah soalan dalam latihan yang selalu diberikan, dalam peperiksaan pun ada, dalam latihan pun, dalam bahagian subjektif. Okey, so soalan pertama contohnya mereka akan tanya, okay, isi padu air di dalam bekas plastik. Contohnya ini bekas plastik.
Okay, dia akan tanya bersamaan dengan berapa gelas plastik. Okay, so contohnya kamu ada gelas plastik, kamu ada kontainer plastik ni. Jadi, bila kamu masukkan ke dalam gelas, berapa gelas plastik yang kamu boleh guna untuk masukkan air daripada sini ke sini. Okay, jadi selalunya mereka akan bagi kontainer dan juga mereka akan bagi beberapa jumlah gelas. Jadi kamu hanya perlu kira. Okay, so bila ada gelas tu ada 4, kamu hanya perlu tulis 4. Okay, jadi contoh lagi, dia tanya isi padu air di dalam botol air mineral bersamaan dengan berapa gelas plastik. Ini contohnya, kamu di sini ada air mineral. Jadi, bila kamu tuang ke dalam, berapa gelas kamu dapat? Okay, berapa gelas kamu dapat? Contohnya, kamu dapat 3 gelas, 2 gelas. So, dalam soalan, mereka akan lukis 2 gelas, 3 gelas. Jadi, kamu hanya perlu isi 2 gelas kah? Kalau mereka lukis 3, 1, 2, 3, jadi jawapannya adalah 3 gelas. Okay, contohnya lagi mangkuk. Okay, isi padu air di dalam mangkuk bersamaan dengan berapa gelas plastik. So, contohnya dalam ni ada air, jadi kamu hanya perlu tuang. Untuk yang tidak piawai, okay, yang tidak ada nombor, jadi kamu kira. Kalau dalam soalan tu dia lukis 3 ataupun 4 gelas plastik, jadi jawapan dia adalah 4. Okay, macam tu sahaja soalan untuk isi padu cecair yang menggunakan alat tidak piawai. Okay, nanti kita akan belajar pula yang ada nombor, yang ada piawai. So, dia akan lebih sukar sedikit, tapi kita akan belajar sedikit demi sedikit. Jadi, kalau kamu ada apa-apa yang kamu tidak faham, seperti biasa, kamu boleh tanya cikgu. Okay, ataupun kamu boleh ulang balik video ini. Jadi, cikgu akan bagi latihan ataupun quizzes lepas ini.